Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, umatku menemui aku di telaga, dan aku menghalau orang-orang darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta seseorang dari unta-untanya. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, adakah engkau kenal kami? Dia jawab, ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalian menemui aku dalam keadaan putih bersinar, bersebabkan bekas air wuduk, dan sesungguhnya sekelompok dari kalian akan dihalau dariku. Wuduk dah lepas dah bersinar muka, bersinar kaki dah, tapi kena halau, sehingga kalian tidak sampai kepada aku. Lalu aku berkata, wahai Tuhan, mereka adalah para sahabatku. Para sahabat pun kena, apatah lagi kita. Lalu seorang malaikat menjawab perkataanku seraya berkata, apakah kamu mengetahui sesuatu yang terjadi setelah pemergian kamu? Nabi Muhammad ni dia sangka orang sahabat ni tentulah dapat minum. Tiba-tiba tak boleh. Dia pun tanya, kenapa tak boleh? Kamu tahu dah apa yang mereka buat? Dia ada, bukan semua sahabat tu jahat, ada yang timbulkan fitnah apa ni kan. Itulah yang nak kena sampai berperang-perang sahabat. Hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Ka'ab bin Ujrah. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, wahai Ka'ab, aku mohon minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia melindungi kamu daripada pemerintah-pemerintah yang datang selepas aku. Selepas Nabi Muhammad ni ada pemerintah-pemerintah, sampailah sekarang, sampailah akan datang. Barang siapa yang mendatangi pemerintah di tempat mereka, rumah lah, pejabat ke, serta membenarkan pembohongan para pemerintah. Pemerintah tu ada berbohong, kita kata ya, kita sokong bohong dia tu, dan menolong segala kezaliman mereka. Pemerintah tadi ada buat nayak orang, dan kita sokong, kita tolong pula secara langsung ke tak langsung tu. Sesungguhnya mereka bukan daripada umatku, ia tidak dapat menemui aku dan menghampiri telaga aku di akhirat pula. Tak boleh minum. Yang antara yang kena halau. Barang siapa yang terpaksa pergi ke istana pemerintah, sedangkan dia tidak membenarkan pembohongan pemerintah, dia terpaksa pergi, ikut hati, dia tak mau pergi dah, tapi terpaksa pergi. Tapi apa yang pemerintah tipu, apa yang pemerintah naya orang, dia tak sokong. Sesungguhnya aku adalah sebahagian daripadanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi hadis ni dia cerita orang yang sedang memerintah, bukan orang yang dah memerintah ataupun yang belum memerintah. Orang yang sedang memerintah, khalifah ke, Perdana Menteri ke, Presiden ke, siapa-siapa lah, sampailah ke peringkat ketua kampung semualah. Orang yang sedang memerintah, dia tak cerita yang belum, yang dah lepas. Kalau orang tu sedang memerintah dan dia ada menipu, kita tahu dia ada menipu, kita jangan bersama dengan dia. Ataupun dia ada menganiaya orang, kita jangan bersama dengan dia. Nak tolong secara apa, nak sokong secara langsung ke tak langsung ke, jangan, kecuali terpaksa. Kalau tak pergi sekali, macam mana ni dia buat kenuri ni kan, dia kenal muka ni, pergi dah juga, tak apalah. Ni saja-saja kita tahulah dia menipu, banyak kali dah menipu, kata dia betul ni, saya sokong ni. Jadi macam tu, kita takut kita termasuk golongan yang dihalau tu. Habis cerita pasal kolam, sambungan tentang titian. As-sirat. Sirat ni maksud dia jalan, tapi ulama-ulama dia tafsirkan juga sebagai jambatan ataupun titian. Sirat sebenarnya jalan, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dari sudut syariat, sirat ni ialah satu jambatan yang dibentang, dibuat merentasi Jahannam. Neraka tu daripada bahasa Sanskrit, kita sebut nar tu api. Nama tempat dia tu salah satunya Jahannam. Tapi sebab perkataan neraka tu sampai dulu, agama Veda dulu sampai ke alam Melayu ni dulu, jadi bila datang Islam kita pun sebut neraka juga. Sama juga syurga, daripada bahasa Sanskrit juga, agama Veda dulu juga. Swarga, sama juga. Bidadari, Widyadari, dalam Quran dia tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada bidadari. Itu semua perkataan-perkataan yang kita
dah biasa guna sejak agama Veda dulu, sebelum agama Islam datang. Okay? Dibentang atas neraka Jahannam untuk manusia seberang tuju ke syurga. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menulis, ulama menetapkan bahawa sirat itu ialah satu titian di atas permukaan api neraka Jahannam di mana semua manusia akan meniti. Jadi macam mana cara meniti dia tu? Sebahagian pengkaji kata, sebagaimana perjalanan hidup kita di dunia ni, macam itulah cara kita meniti. Saya bagi contoh hari tu, umur setahun kita tak buat salah ni. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun meniti elok cantik. Bila sampai umur balik, kita dah ditimpa lah dengan kesalahan, dengan dosa-dosa. Kita ada menipu, goyang. Dia goyang. Ada mencuri sikit, goyang dah, macam nak jatuh dah. Mai umur 23 tahun, contohnya kita berzina ke, minum arak ke, berjudi ke, dosa berat, bung jatuh. Macam tu lah cara meniti tu. Macam mana hidup kita di dunia tu, macam tu lah cara meniti dia. Gambaran tu. Tapi kalau kita jenis bertaubat apa semua kan, tak ada lah kena. Maksud meniti tu cantik kan. Lepas tu kalau budak-budak kecil mati kan, dia tak ada perjalanan hidup, zoom terus sampai laju kan. Dia tak ada perjalanan tu kan, dia terus masuk syurga. Kita nak meniti tu lah. Kita ingatlah umur 14 aku buat apa, umur 20 buat apa, umur 40 buat apa. Tu. Tapi kalau kita bertaubat, hilanglah benda-benda tu. Kita hutang dengan orang, kita bayar hutang. Itulah nak bagi hilang kan. Nanti cantiklah kita meniti tu nanti. Itu gambaran sebahagian pengkaji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda tentang asyirat. Dan padanya, maksud dia pada titian tu ada cangkuk atau pengait berduri, seperti duri pokok as-sa'dan. Macam mana rupa tak tahu. Tidak diketahui kadar besarnya, melainkan Allah mengait manusia mengikut amalan mereka. Jadi sepanjang perjalanan di atas titian tu, kiri kanan tu ada duri, ada pencakuk-pencakuk. Ni yang nak kait kita ni. Dalam agama lain pun ada juga, nak kait. Ada orang dia lepas tak jatuh, tapi dia punya isi-isi tercabut ni. Dia ada dosa juga, tapi mungkin dosa sederhana atau dosa kecil juga, dia tak sampai terjatuh. Ada orang dikait-kait jatuh. Orang yang dosa dia tak sampai ke neraka tu, maksudnya dosa sederhana ke atau macam mana ke saya tak tahu lah. Jadi dia lepas tapi siksa. Nak lepas tu, dia ada pengait dekat situ. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, telah sampai kepada aku, yang ni bukan hadis, dia ni asar, kata sahabat ni, telah sampai kepada aku bahawa asyirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini nak menunjukkan susahnya kita nak melintas, susahnya kita nak duduk di atas landasan tu. Jadi perjalanan hidup kita macam tu lah sebenarnya. Kita betul-betul nak duduk atas landasan agama ni sebenarnya susah. Mesti ada tarik kita nak mengumpat ke, tarik kita nak sokong orang zalim ke, tarik kita nak mencuri ke. Sepanjang kita hidup kan, kita fikir balik, memang betul lah. Itu titian tau. Kita sekarang ni dah meniti dah tu sebenarnya, tapi tak ditunjukkan lagi. Akhirat esok baru dia tunjuk. Kamu di dunia dulu kamu meniti macam inilah hidup kamu. Di sana baru tunjuk. Sebenarnya sekarang kita tengah meniti dah tu. Dan titian itu memang susah sebab kita sentiasa terbuat dosa kan. Abu Daud dan Tirmizi, daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, sesungguhnya amalan pertama seseorang hamba yang dihisap pada hari kiamat ialah solatnya. Kalau semayang tak beres, yang lain pun tak selesai. Itu setiap kali puasa kita heran kan. Puasa-puasa semayang ni tidak. Padahal nak puasa solat dulu. Kalau dia tak puasa tu boleh tahan lagi. Kalau dia semayang. Ini dia puasa tapi dia tak semayang. Macam mana? Dia seolah-olah tak laku ibadah puasa dia tu. Dia kena semayang dulu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah kemudian memanggil mereka, lalu dibentangkanlah sirat di atas titian neraka Jahannam. Maka akulah orang pertama yang akan melewatinya dari kalangan para rasul bersama umatnya. Nabi Muhammad orang mula-mula, walaupun dia Nabi terakhir, tapi dia mula-mula. Dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari juga, dibentangkan titian sirat di atas neraka Jahannam, maka akulah dan umatku yang pertama menyeberanginya.
Kita ni beruntung, umat Nabi Adam tak seberang lagi, kita seberang dulu dah. Padahal mereka hidup lama daripada kita lagi. Sebab kelebihan umat Nabi Muhammad. Tidak berkata-kata pada ketika itu kecuali para rasul dan doa mereka ialah, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ini yang kata syafaat tadi. Antara syafaatnya, masa nak melintas tu, doa Nabi-Nabi masih laku lagi. Tapi doa kita kat sana tak laku lah. Doa kita di dunia ni lah. Di hari akhirat doa Nabi-Nabi laku lagi. Sebab tu dia berdoa, ya Allah selamatlah. Masa siapa-siapa nak minta, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, tak pun jatuh tak selamat. Orang lain minta selamatkanlah, dia sentiasa berdoa minta nak selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang beriman akan melaluinya seperti kerdipan mata. Sekerdip mata sampai dah. Dan ada yang seperti kilat, angin, seperti burung, kuda yang baik dan unta. Maka merekalah yang selamat dan diselamatkan. Ada juga yang dicarik-carik lalu dilepaskan. Ni tadi tersangkut tadi. Carik-carik susah lah, tak berapa lama atas itu tak tahulah, bertahun-tahun carik-carik tapi lepas tak terjatuh. Dan ada pula yang terjatuh ke dalam neraka Jahannam. Pengait-pengait tadi tu.